Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita selama ini, sehingga kita berada, masih lagi dibenarkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala meneruskan kehidupan kita ini, menjalani rutin kehidupan kita seharian sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan berbagai amalan-amalan yang boleh mengisi kehidupan kita mencapai tahap takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati lagi dikasihi semua sahabat-sahabat, saudara-saudara, saudari-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini alhamdulillah saya mengambil peluang dan masa untuk sama-sama kita berkongsi. Saya bertujuan nak berkongsi pada pagi ini, tuan-tuan, iaitu tentang perkara yang ada kaitan dengan puasa. Jadi mudah-mudahan perkongsian saya pada pagi ini akan memberi manfaat, khususnya pada diri saya sendirilah. Kita mengingatkan diri kita, kita melakukan tazkirah ataupun apa bentuk juga tausiah, apa juga bentuk perkongsian yang moga-moga akan memberi manfaat kepada kita. Sebab dengan peringatan ataupun perkongsian begini, dia akan dapat menghidupkan jiwa kita, menghidupkan jiwa kita terhadap agama, kehidupan yang penuh, yang bersyariat, kehidupan yang mengikut lunas-lunas ataupun garis panduan yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang mana dibawa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan usaha dan tindakan kita, ataupun pelakuan kita yang sentiasa berusaha untuk menjadi orang yang soleh, orang yang terbaik, orang yang bertakwa, yang akan memberi jalan yang terbaik kepada kita, dalam usaha kita untuk kita menjadi orang yang benar-benar muttaqin, benar-benar beriman, orang yang disebut-sebut dalam Al-Quran, golongan-golongan yang beriman dan bertakwa, yang beramal soleh, yang mendirikan solat, yang menginfakkan harta di jalan Allah, orang-orang yang sentiasa rindukan syurga, takutkan neraka, takutkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, bila kita berbicara, kita berkongsi begini, kita melakukan ingat-ingatan, kita berbincang, kita berbicara dengan apa yang ada dalam karangan-karangan buku para ulama, berbicara tentang perkara-perkara yang ada kaitan dengan hidup kita ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan usaha kita ni akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal taqwa. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, pada pagi ini adalah merupakan hari yang ke-20 daripada bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah, setelah kita 20 hari berpuasa, kita telah pun melaksanakan, menjalani ibadah puasa selama 20 hari. Jadi tentulah ini satu peluang yang baik, sejauh mana kita dapat mengisi, menghidupkan Ramadan. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, banyak berkaitan dengan puasa. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah sebut tentang puasa dan bagaimana nak menjaga puasa, bagaimana nak menghidupkan puasa. Jadi antara ayat-ayat yang biasa kita sebut tentang Ramadan ialah
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatun lin-nas wal huda wal furqan. Kemudian tentang puasa tu Allah sebut dalam Al-Quran lagi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni pun kita dah biasa dengar, alhamdulillah, dan kita bahkan kita dah memahami tentang maksud, tentang kehendak tafsiran ayatnya. Jadi itu semua merupakan satu kehendak Allah, satu kepahaman yang perlu kita faham, satu tuntutan yang perlu kita laksanakan. Bukan hanya kita mendengar bacaan ayat Quran ataupun firman Allah saja, tapi kita mengambil istifadah, tindakan, kita mengamalkan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan ayat tadi, tentulah kita faham bahawa kita berpuasa tu untuk menjana takwa. Bila sebut takwa tu, maksud takwa ialah yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali. Takwa tu ialah al-khawfun minal jalil, al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wa isti'dad li yaumir rahil. Itu maksud takwa. Jadi bila kita faham tentang maksud takwa tu ialah, tuan-tuan, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Sayyidina Ali rahimallahu wajhah, tentang takwa tu apa? Takwa tu ialah al-khauf minal jalil. Takwa tu ialah takutkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wal amalu bitanzil, kita melaksanakan apa yang diturunkan. Maksud diturunkan di sini adalah dalam Al-Quran. Kita melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran, perintah Allah, larangan Allah. Kita beramal soleh mengikut segala undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wal qana'atu bil jalil wa qana'atu bil qalil. Kita menjadi orang yang bersifat qanaah dengan dunia ni. Kita tidak berebut-rebut mencari dunia ni sekadar keperluan sahaja. Maknanya kita bersyukur dengan apa yang ada. Dan kalau Allah bagi kita rezeki, kita bekerja, contohnya berusaha di dunia ni, berusaha, Allah bagi kita kelebihan rezeki. Dengan rezeki tersebut, dengan kekayaan ataupun dengan rezeki yang ada tu, kita dapat menjana takwa, kita mendapat menjana pahala pula. Kita melakukan sedekah, zakat, membantu fakir miskin dan sebagainya. Itu pula. Kemudian yang lain ialah al-isti'dad li yaumir rahim. Bersedia dengan hari yang akan berlaku, hari kiamat lah. Jadi itulah maksud takwa. Jadi maknanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita melaksanakan segala yang Allah perintah, al-amru bil ma'ruf, mengajak, menyuruh tentang kebaikan, dan kita meninggalkan, mencegah kemungkaran. Begitu. Jadi mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ni, tuan-tuan, yang sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran daripada surah Al-Baqarah, kewajipan kita berpuasa. Allah wajibkan kita berpuasa, sebagaimana umat-umat terdahulu, supaya kita ni menjadi orang yang bertakwa. Dan saya telah jelaskan tadi tentang maksud takwa. Baik. Bila kita berbicara tentang puasa juga, banyak yang telah disentuh, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadisnya. Antaranya yang paling jelas, yang paling biasa kita dengar, disebut oleh para ulama, disebut oleh para guru kita. Antaranya ialah qala Rasulullah SAW, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mengerjakan ataupun melakukan puasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dia nampak Jadi dengan kita melaksanakan puasa dengan penuh penghayatan, dengan mengharapkan keimanan, mengharapkan keampunan, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan arti kata yang lain, kita melaksanakan objektif puasa mengikut sebagaimana yang dikehendaki. Antaranya kita menjaga
anggota badan kita, kita menjaga jawarih kita daripada perkara-perkara yang boleh menghilangkan puasa. Jadi perkara-perkara inilah yang perlu kita ambil kira bila sebut berpuasa tu dari segi maksud istilahan, lughatan, istilahan, segi bahasa dan juga istilah ialah menahan diri, al-imsak. Dan juga puasa juga kalau kita mengulang kaji, kita melihat semula apa makna dia, ialah menahan diri ataupun mengelakkan diri daripada melakukan sesuatu yang boleh membatalkan puasa. Itu antara tarikh puasa lah, istilahan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila kita sebut tentang puasa juga, tentulah yang antara yang paling besar tentang puasa ni ialah kerana adanya Lailatul Qadar. Jadi pada hari ini, pada pagi ini tuan-tuan, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila sebut tentang Lailatul Qadar, tentulah kita dah selalu dengar tentang apa itu Lailatul Qadar. Dan pada kali ini dan pada tahun ini, alhamdulillah, kita dah masuk kepada malam yang ke-10 terakhir. Bila sebut Lailatul Qadar, tentulah kita faham bahawa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ialah al-ashrul awakhir, 10 malam terakhir, 10 hari terakhir. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau kita tengok daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bila sebut tentang Lailatul Qadar ni, maka kita perlu melihat kepada ayat yang menyebutkan tentang Lailatul Qadar. Apa tu Lailatul Qadar, tuan-tuan? Jadi saya nak bawa kepada tuan-tuan tentang surah yang biasa kita dengar, iaitu surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Ini surah daripada surah Al-Qadr, yang menyebutkan tentang Lailatul Qadar. Apa makna dia, tuan-tuan? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Baru-baru ni kita pun alhamdulillah telah melalui malam nuzul Al-Quran. Hari itu peristiwa nuzul Al-Quran, yang mana Quran itu diturunkan. Kalau ikut sejarahnya, bila disebut dalam kitab-kitab, disebut oleh para ulama bagaimana proses Quran itu turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, daripada Baitul Izzah turun kepada langit dunia, kemudian turun kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, berperingkat-peringkat. Ada yang meriwayatkan Quran itu turun sekaligus di langit dunia, dan daripada langit dunia itu dibawa oleh malaikat selama 23 tahun berperingkat-peringkat kepada Rasulullah SAW. Itu nuzul Quran. Dan Al-Quran ni, tuan-tuan, diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sejarahnya begitu. Jadi tuan-tuan, bila kita bercerita tentang Lailatul Qadar, begitulah kehebatan malam Lailatul Qadar yang disebutkan oleh ulama. Lailatul Qadar bermaksud malam yang ganjil. Al-Qadar tu di sini maksudnya ganjil, dan malam yang ditentukan. Ada kalangan ulama yang membahaskan Lailatul Qadar tu bermaksud malam penentuan terhadap kebaikan seseorang, rezeki seseorang. Jadi sebab tu, tuan-tuan, bila kita dapat malam Lailatul Qadar, kita doa-doa yang baik-baik. Itu segi ta'rifnya. Kemudian tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, menyebut tentang Lailatul Qadar ni, Allah sebut lagi apa yang kamu dapat daripada Lailatul Qadar. Kemudian sahabat, berdasarkan ayat tersebut, Allah tanya, apa yang kamu tahu, apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Dan Allah jawab,
daripada soalan yang Allah tanya tu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, iaitu malam Al-Qadr itu ialah sebaik-baik, lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, maka turunlah para malaikat, dan yang ruh di sini ialah ruh malaikat Jibril, turun ke langit dunia. Malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di sini ulama mentafsirkan dengan membawa segala bentuk takdir itu untuk ditentukan. Begitu. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, inilah merupakan dalil ayat yang menceritakan kepada kita tentang Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu berlakunya pada bulan Ramadan, pada bulan Ramadan. Bulan-bulan lain tak ada. Jadi bagaimana yang disebutkan, Allah jelaskan secara harfiahnya, secara matanya dalam Al-Quran, bahawa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini yang kita nak bincangkan. Jadi malam Lailatul Qadar tu ialah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi apa yang istimewanya tentang Lailatul Qadar ni, tuan-tuan? Lailatul Qadar ialah malam penentuan. Maknanya apa, tuan-tuan? Ketika itu bila kita bangkit. Sebab itulah Rasulullah SAW dalam sejarah dia, Rasulullah ni ketika mencapai sampai saja malam 10 malam terakhir, Rasulullah akan memperhebatkan amalan dia, memperhebatkan ibadah dia, memperhebatkan bacaan Quran, melakukan solat sunat, melakukan sedekah, tuan-tuan, melakukan bacaan Quran dan sebagainya, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada malam tu malaikat-malaikat ni akan turun beribu-ribu banyaknya ke langit dunia untuk mencari hamba-hamba Allah ni yang sedang membangunkan malam, beribadah, mengharapkan keampunan daripada Allah, berdoa dan beribadah dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah ataupun sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah ni akan menghidupkan malam. Jadi bolehlah, tuan-tuan, kita cuba hidupkan malam, cari Lailatul Qadar. Sebab malam ni sangat hebat. Kebesaran, keistimewaan dia, alangkah beruntungnya kalau kita dapatnya, tuan-tuan, Lailatul Qadar. Kemudian bila kita bangun melaksanakan Lailatul Qadar ni, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nisbah 1000 bulan, kalau di sini kita faham bahawa kalau mengikut perkiraan bulannya ialah 1000 bulan bermaksud 82 tahun. Lama tu, tuan-tuan. Nisbah kita kalau sebagai seorang manusia lah, orang tu dah tua lah. Kalau dah 82 tahun dia hidup daripada mula lahir sampailah 82 tahun. Tuan-tuan bayangkan orang yang ada sekarang ni, datuk nenek kita ataupun ayah kita yang dah tua, bagaimana orang yang dah tua ni mampu tak lagi lakukan ibadah? Tentunya berbeza, kan? Ada yang mengatakan bahawa bukan 82 tahun tapi 83 tahun. Itu mengikut pada bilangan lah. Ada kalangan pendapat ulama mengatakan begitu. Jadi apa sejarahnya, tuan-tuan, tentang Lailatul Qadar? Ketika satu hari sahabat tanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ceritakan kepada sahabat, wahai sahabat, pada zaman Bani Israel itu terdapat seorang hamba Allah yang soleh. Dia ni, hamba Allah ni memang hebat orang ni, seorang lelaki yang berjuang sangat gigih di siangnya, berdakwah, berjihad fisabilillah, dan pada malamnya dia bangun malam qiyamul lail. Begitulah rutin dia. Selama hebatnya dia tu melakukan dakwah pada siang hari, melakukan ibadah, melakukan kerja-kerja dakwah, kerja-kerja jihad fisabilillah, berperang sebagainya, selama 82 tahun tu. Begitulah lebih kurang baca sejarahnya. Kemudian pada malamnya sentiasa bangun malam, beribadah kepada Allah SWT, hamba Allah yang soleh. Ini disebutkan oleh Rasulullah selama 83 tahun ataupun 82 tahun. Jadi sahabat-sahabat bila dengar cerita ni daripada Rasulullah, ada di kalangan mereka tu macam merintih lah, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau ceritalah dia 82 tahun berjuang, berjihad, bangun malam, beribadah pada malamnya, bersiang berjihad fisabilillah, berperang dan sebagainya, bagaimana dengan keadaan umur kami ni ya Rasulullah? Adakah kami mampu
mencapai sebagaimana yang berlaku kepada hamba Allah. Dia hidup di zaman Bani Israel. Jadi berdasarkan berdasarkan pertanyaan daripada sahabat ni, maka Allah turunkan jawapan dia, menjawab kepada persoalan para sahabat tadi. Maknanya apa tuan-tuan? Bilalah kita melakukan malam Lailatul Qadar tu, maka dia punya nilai, dia punya pahala tu menyamai, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu 82 tahun. Itu istimewanya. Maknanya tuan-tuan, nisbah kita sebagai umat Rasulullah SAW, Allah bagi keistimewaan. Kalaulah kita dapat malam Lailatul Qadar tu tuan-tuan, kita dapat hidupkan malam tu tuan-tuan, kita dapat bersembahyang, beribadah, berzikir, baca Quran dan sebagainya, beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Andailah kita direzekikan dapat Lailatul Qadar, bagaimana tuan-tuan nilai pahala dan nilai kebaikan yang kita dapat tuan-tuan. Allah, subhanallah. Tentulah kita nak kan, sebab kita nisbah umur 83 tahun, 82 tahun tuan-tuan, kita tak mampu nak mencapai dengan ibadah, dengan kehebatan sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, yang boleh berjuang, berjihad, berperang di siang hari dan malamnya dibangun malam. Subhanallah. Jadi begitulah yang Allah beri. Sebab itulah keistimewaan Lailatul Qadar tu kita kena cari. Dan bila sebut tentang Lailatul Qadar ni, perbahasan di kalangan ulama yang menceritakan bila berlakunya Lailatul Qadar, itu soalannya. Jadi sebab itulah saya sebut daripada awal tadi ialah al-ashrul awakhir, 10 malam terakhir. Jadi bila sampai 10 malam terakhir, Rasulullah ni memperhebatkan ibadah dia. Bukan ibadah dia sebelum tu tak hebat. Ibadah Rasulullah SAW sentiasa hebat tuan-tuan. Cuma bezanya bila sampai pada malam 10 malam terakhir, Rasulullah akan lebih melipat gandakan. Itu Rasulullah tuan-tuan, yang dah maksum, yang dijamin syurga. Tapi bila beribadah, bila tahu tentang kelebihan Lailatul Qadar, Rasulullah akan cuba mencari. Rasulullah akan hidupkan malam. Sebab itulah tuan-tuan, di Malaysia pun sama, kita tengok alhamdulillah bagi mereka yang Allah beri kekuatan, mereka cuba hidupkan malam. Bila sampai je 10 malam terakhir, bermula daripada malam hari ini 20 Ramadan, sampailah membawa kepada akhir Ramadan, kita hidupkan malam. Kerana apa? Mencari Lailatul Qadar, bukan mencari Lailatul Qamdar. Sekarang ni masyarakat banyak yang terbalik. Bila malam dah hujung Ramadan ni, semangat dah lain macam. Bukan semangat kerana nak cari Lailatul Qadar, tapi semangat nak cari baju baru, kerana raya dah dekat. Sebab itulah kebiasaan ni perlu kita perbaiki. Bukan salah kalau kita nak bersedia untuk menjemput raya. Tak salah kita bergembira. Islam meraihkan kita kegembiraan, meraihkan fitrah manusia. Cuma tuan-tuan, kita perbaiki. Kalau biasa kita tuan-tuan bersemangat dengan kegembiraan, rasa dah nak raya, tapi kita ubah sedikit, perbaiki. Kita carilah baju, carilah awal-awal. Contohlah nak pakai baju baru kan, apa salahnya kan? Jangan membazir cukup. Kalau Rasulullah SAW bukan dia beli baju baru, tapi dia pakai baju yang paling terbaik dan paling bersih. Tapi tak apalah, asalkan kita nak beli baju yang kita mampu dan tidak membazir kan. Beli sekadar perlu saja, alhamdulillah. Islam tidak melarang, cuma jangan berbazir-bazir, jangan berlebih-lebih, melampau-lampau pula kan. Kita beli sampai 5 helai, pagi lain, tengah hari lain, petang lain, malam lain. Sebab maklumlah beraya sakan kan. Jadi begitu. Jadi tuan-tuan, bila balik kepada cerita tentang Lailatul Qadar ni, marilah kita sama-sama, saya mengajak diri saya tuan-tuan dan tuan-tuan juga, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, kita mampu untuk menjana ataupun mengejar, mencari Lailatul Qadar yang sangat istimewa. Tentulah kita nak mendapat ganjaran yang sebagaimana yang diceritakan oleh dalam Al-Quran, yang Allah sebut dalam Al-Quran, khairum min alfi syahr, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan senang tuan-tuan nak dapat baik. Jadi tuan-tuan, bila sebut tentang Lailatul Qadar, ulama berpandangan berlakunya malam Lailatul Qadar itu ialah antara 10 malam terakhir. Bila berlakunya, wallahu a'lam, itu Allah aja yang tahu. Tapi kalau mengikut pendapat di kalangan para ulama, dan Rasulullah ada menyebut dalam hadisnya,
berlakunya malam Lailatul Qadar tu ialah pada malam yang ganjil. Malam ganjil. Bolehlah cari. Kita bolehlah cari tuan-tuan jadi malam yang ganjil bagaimana tuan-tuan? Kalau istilah nombor tu dalam nisbah nombor tu ganjil lah. Satu ganjil kan, tiga, lima, ganjil berapa lagi? 7 kan. Kita cari lah 20 malam yang ke-20, malam yang ke-23, malam yang ke-25, malam yang ke-27, yang ganjil-ganjil, yang bukan genap. Jadi pada malam tersebut kita usahalah kita cari masa, kita cari peluang, kita tidur awal kan. Tidur awal supaya kita dapat bangun pada malam hari. Jadi kalau biasanya kalau kita tidur lewat, memang payah nak bangun tuan-tuan. Jadi kita biasakan, lazimkanlah. Jadi kalau tahun lepas kita tak dapat ataupun kita sibuk dengan urusan-urusan yang lain, apa kata tahun ni kita cuba perbaiki lagi. Di samping kita dah buat persiapan, apa salahnya kan? Buatlah persiapan, sekadar yang kita bersederhana, mana kata kan. Tak salah kita nak menyambut kegembiraan bila kita dah habis raya, habis puasa, kita nak menyambut. Sebab maksud Aidul Fitri itu ialah kembali kepada fitrah, kan? Baik tuan-tuan. Jadi ulama menghuraikan tentang alamat-alamat ataupun bila berlakunya Lailatul Qadar, iaitu disebutkan dalam hadis, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, malam Lailatul Qadar itu berlaku pada malam yang ganjil. Itu segi dia punya garis panduan sajalah. Maknanya kalau dia nak berlaku di luar daripada, selain daripada hari-hari ganjil pun boleh juga, itu kuasa Allah kan. Tapi kita ikutlah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian apa tanda-tanda dia tuan-tuan? Bila saya ada merujuk dalam kitab tafsir Ibn Kathir dalam tu ada kalangan para ulama yang berkongsi tentang tanda-tanda Lailatul Qadar ni. Rupanya ada tanda-tanda dia Baik. Untuk apa tuan-tuan? Untuk sebagai garis panduan kita lah, untuk kita mudah mencari itu dengan berdasarkan tanda-tanda. Macam kita nak cari barang lah kan, ataupun nak mendapatkan sesuatu, tentulah kita kena kenal ada tanda-tanda yang sekian-sekian kan, untuk kita mudahkan usaha kita tu lah. Baik, antara tanda-tanda yang disebutkan oleh ulama berdasarkan Lailatul Qadar ni ialah antaranya pada malam tersebut akan turunnya ribuan para malaikat ke langit dunia, ke dunia lah. Jadi Allah turunkan, Allah perintahkan para malaikat ni turun, lihat hamba-hambaku di mana, hamba-hambaku cari mana-mana yang telah melakukan ibadah, berdoa, memohon keampunan kepada aku, catat, dengarkan. Tu. Jadi pada malam tu bila turunnya ribuan malaikat, dengan sebab turunnya ribuan malaikat ke dunia ni, maka berlakulah sesuatu perubahan di langit dunia ni. Antaranya disebutkan oleh ulama, keadaan langit masa tu dia sunyi tenang, tak panas tak sejuk, begitu yang disebut tak hujan, disebut begitulah. Maknanya tak panas tak sejuk, kita rasa tenang je. Langit pun keadaan macam sedikit mendung, begitulah yang disebutkan. Allah Alhamdulillah saya berkongsi apa yang disebutkan oleh kalangan para ulama. Sebenarnya banyak jugalah pendapat ulama yang menyatakan jadi begitulah. Jadi kita usahalah kita bangun, kita pada malam pukul 3 tu. Sebenarnya tuan-tuan, menghidupkan Ihya Ramadan ni tuan-tuan, dia berlaku daripada mula kita malam tu, maghrib tu kita berbuka puasa, kita sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang tarawih tuan-tuan, kita baca Quran tuan-tuan. Itu pun sebenarnya dah termasuk dalam melakukan menghidupkan malam. Dan paling afdal tuan-tuan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah sepertiga malam. Bila tuan-tuan sepertiga malam ni ialah antara pukul 1, 2 dan 3 dan 4 tu lah. Jadi waktu itulah disebut oleh Rasulullah SAW atau di kalangan para ulama, nyatakan bahawa di situlah akan berlakunya malaikat akan turun. Sampailah hampir terbitnya fajar, dah mula nak masuk subuh, maka malaikat akan naik semula, balik semula ke tempat dia. Jadi begitu. Jadi kita bercubalah tuan-tuan. Jadi malam terakhir tu kita perhebatkan. Kalau tuan-tuan nak melakukan sedekah, mana dah tahu lepas tarawih ke, kita ambil duit kita sedekahkan. Mudah-mudahan kalaulah kita sedekah pada malam tu tuan-tuan, nilai yang kecil ke apa tak kisahlah, takdir Allah kita dapat malam tu, malam Lailatul Qadar tuan-tuan, kebaikan menyamai ataupun lebih baik daripada 1000 bulan tuan-tuan.
bayangkan besar tak besarnya tuan-tuan. Bagaimana faedah dan juga manfaatnya kita dapat, mudah-mudahan dengan kita dapat Lailatul Qadar tuan-tuan, dan dapat menjadikan asbab kita masuk ke dalam syurga, menjadi ahli syurga. Siapa tak nak kan? Jadi begitulah tuan-tuan, bila kita sebut tentang Lailatul Qadar, inilah usaha kita. Usaha yang dilakukan oleh orang yang hatinya cenderung. Bila nak dapat Lailatul Qadar ni tuan-tuan, bukan hanya pada malam 10 terakhir tu baru nak mula. Kita dah mula daripada awal. Maknanya hati kita tuan-tuan, persediaan kita, penghayatan kita dalam ibadah puasa tuan-tuan, bermula daripada sebelum Ramadan kalau dapat. Dalam tengahan Ramadan sentiasa istiqamah tuan-tuan dengan amalan, walaupun sedikit, tak perlu banyak pun tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan niat dan tujuan hati kita tu Allah makbulkan. Mudah-mudahan puasa ataupun Ramadan yang kita lakukan pada kali ini menjana takwa dalam hati kita. Sebagaimana yang saya dah sebut tadi, apa makna takwa? Tujuan kita berpuasa tuan-tuan, menjana hati kita ni tuan-tuan untuk menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bila kita keluar daripada bulan Ramadan ni yang disebut sebagai madrasah Ramadan, akan melahirkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa dan beriman, akan menjadikan kita ni lebih kuat iman kita, lebih kukuh diri kita ni. Kita dapat mendidik nafsu kita tuan-tuan, daripada nafsu ammarah, nafsu yang sentiasa mengajak keinginan kita nak kepada benda-benda yang melanggar, yang bersifat jahat, bersifat seronok dan sebagainya, kepada nafsu yang lebih baik, nafsu mardiyah, nafsu mutmainnah, nafsu yang terdidik, yang setelah kita didik selama sebulan dalam bulan Ramadan. Jadi saya tidaklah bertujuan nak menghuraikan ataupun berkongsi, memperkatakan tentang bagaimana nak berlaku istiqamah. Mungkin yang lepas-lepas kita dah cerita kan. Jadi pada malam ni, pada pagi ni tuan-tuan, saya berkongsi tentang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan perkongsian saya pada pagi ini akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan menyampaikan tuan-tuan, menyampaikan kuliah ke ilmu ke tuan-tuan, bukanlah saya orang yang layak, tapi saya cuba berkongsi tentang sesuatu yang baik yang terdapat dalam kitab-kitab. Saya kongsikan, saya baca dan saya kongsi dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan bila sahabat-sahabat dengar apa yang saya perkatakan ni, mungkin menciptakan sesuatu khusus dalam diri saya sendiri. Bila kita bercakap, kita akan dengar dan kita akan ingat apa yang kita sebut. Sebab itulah, janganlah kita jadi orang yang bila berkata tentang sesuatu tapi kita tak buat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah tu pada orang yang hanya pandai bercakap tapi dia tidak buat. Bahaya tu tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebut, apa yang kita cakap, apa yang kita kongsi, kita juga mampu untuk melakukannya. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi tuning point kepada kita untuk kita melakukan perubahan dan menjadi kita ni orang yang semakin hari semakin baik. Jadi saya fikir sekadar itu sajalah perkongsian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya seluruhnya sentiasa dalam rahmat Allah, dalam pemeliharaan Allah. Saya doakan tuan-tuan mudah-mudahan sentiasa sihat, sentiasa dalam keadaan yang gembira, dalam menghayati, menambahkan semangat dalam menambahkan ibadah di samping tugas-tugas kita seharian sebagai berbagai lah. Ada yang doktor ke, ada yang cikgu, ada yang guru, ada yang mekanik ke, ada yang bekerja sebagai peniaga, usahawan dan sebagainya. Itu semua, ada yang pemimpin, ada yang pengikut lah, pengurus dan sebagainya. Itu semua merupakan tugas kita semasa hidup di dunia. Di samping kita melakukan ibadah secara hubungan dengan manusia tuan-tuan, jangan lupa kita perkuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting tuan-tuan, objektif kita ialah kita menjadi orang yang bertakwa. Makin hari makin meningkat iman kita. Jadi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya usaha kita yang kita buat sepanjang kita hidup ni tuan-tuan, Allah nilai sebagai amal takwa, amal yang boleh menjana pahala, amal yang menjana keredaan dan kecintaan, dan akhirnya kita selamat masuk ke dalam syurga Allah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengamalkan, beribadah dan juga yang Allah redha kepada dia. Jadi akhir kata daripada saya mohon ampun dan maaf di atas
keterlanjuran saya sepanjang menyampaikan perkongsian ini, dan lebih-lebih lagi andainya ada kesilapan saya dalam membawa fakta-fakta segi ilmiah lah, segi hadis, segi tentang sejarah dan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf. Itu merupakan kelemahan saya lah dan kejahilan saya mohon ampun dan maaf daripada tuan-tuan, dan juga saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang benar itu datangnya daripada Allah, maka kita amalkanlah, terutama diri saya ini. Dan akhir kata, wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.